Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin wa syafi'il muznibina fi yaumil mahsyar wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla pada pagi Jumaat yang ceria ini, 26 hari bulan 1 24 bersama dengan 14 Rajab 1445, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Islam adalah Cara Hidup. Kitab kita nama apa? Islam Cara Hidup. Sambungan kita sudah masuk ke bab, tulis itu, memahami adab dan medan ikhtilaf. Mana bila kita nak ikhtilaf, kita kena tahu adab. Medan ikhtilaf duk mana? Kita akan jumpa hari ni paling kuat sekali zaman kita ni, kurun yang ke-20 Al-Katah ni, dia panggil alam maya, medsos, dia panggil medsos ni, media sosial. Oh, hak ni kuat balah ni. Kalau ikut medsos kita tak tidur, balah orang tu, balah orang ni, tenyih orang tu, tenyih orang ni, semuanya menenyih-nenyih belaka tu dia panggil. Maka memahami adab ikhtilaf, alhamdulillah dalam siri yang lepas anda dah baca keperluan mempelajari adab berdialog dan berikhtilaf diperlukan oleh pemerintah dengan rakyat dia. Pemerintah jangan buat nyanyi ke rakyat, jangan buat balah dengan rakyat diri. Satu. Dan sebagaimana yang ditunjuk contoh oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ikhwanina baghaw alaina. Kemudian ibu bapa perlu kepada ilmu ini untuk apa? Untuk berinteraksi dengan anak-anak, dengan keluarga. Para ulama, para guru perlu kepada adab ini untuk berinteraksi dengan murid-murid dia. Kalau tidak, huru-hara jadi dunia ini. Ini yang kita bimbang, yang kita takut, para jemaah sekalian. Sambungnya kita dalam CD ini, iaitulah medan perbincangan. Medan perbincangan kita duduk di mana? Para jemaah sekalian, kita tengok di muka surat 105. Tulis muka surat 105, medan perbincangan. Perbincangan kita duduk di mana? Tengok ni. Perbincangan, tengok di tengah-tengah tu pelajar. Muka surat 105, majlis perbincangan mengenai tingkah laku manusia hari ini, sama ada yang rasmi atau tidak, penuh dengan apa? Penuh dengan percanggahan dan kecelaruan pemikiran. Kata mengata, tuduh menuduh antara satu sama lain, tidak kira dalam perkara yang diyakini atau tak yakin. Kalau hak dia yakin, dia kata. Hak dia tak yakin, dia guna ayat loya. Tahu ayat loya? Dia tak tuduh. Dia kata, betulkah ini? Tak tanda tanya. Sebenarnya, kalau awak tak tahu, jangan letak di media sosial. Tanya orang tertentu, sudahlah. Kita PM kepada orang-orang yang nampak ada maklumat. Dia tak media sosial. Dia kata, betulkah maklumat ini? Bukan tanya tu, nak sebarkan benda tu. Itu masalah. Ataupun dia ambil gambar orang, dia letak situ, dia tulis tajuk ke apa? Biar gambar berbicara. Punah ke tak punah majlis? Punah teruk. Biar gambar berbicara, maka timbullah kecelaruan, timbullah perbalahan, timbullah banyak benda-benda timbul. Mari daripada mana? Mari daripada lontaran-lontaran jahat daripada orang-orang yang berniat tidak baik kepada orang. Maka itulah yang dikatakan sangat berbahaya para jemaah sekalian.
apabila kita sudah tidak beradab, bila kita sudah tidak beretika di dalam ilmu yang disampaikan, maka inilah yang kita kata yang cukup yang kita takut sekarang. Tengok kita lagi. Kemudian tak kira di mana saja, dia yakin tak yakin, supaya bagi dianya semuanya dicampur dan diulas tanpa memikirkan kesan dan akibatnya mengikut syariat Islam. Orang panggil gomo belaka, tak kira hak dia asal boleh ke, dia panggil asal boleh peluang untuk kita nak hentam orang, maka kita akan gomo. Jadi kita hari ni kena ingatlah, bukan semua benda boleh diulas, dan bukan semua benda kita kena masuk campur, sebab kita tak tahu betul ke salah, benar ke tak benar apa yang disampaikan itu. Maka kita berhati-hati, jangan sebar dulu. Kalau tak tahu, jangan sebar dulu. Ni kita sebar dulu belum kita tahu. Ini jadi masalah kita hari ni, disebar sebelum tahu. Disebar sebelum tahu, maka timbullah kecelaruan dalam masyarakat. Fenomena ini menular bebas, termasuklah di internet, seperti dalam ruangan komentar laman sosial seperti Facebook, Twitter, apa lagi dia punya alat-alat ni, Telegram, Instagram, ni hak terbaru ni, TikTok, semuanya masuk belaka. Semua perkara dibincangkan dan diulas tanpa mengira ilmu dan kelayakan seseorang itu dalam topik ataupun tajuk berkenaan, tak kira. Yang penting dia nak ulah. Situasi ini telah menjadikan masyarakat tidak lagi mengambil hirau terhadap ruang permuafakatan ittifaq yang boleh menyatukan ummah, sebaliknya menggunakan ruang yang ada seluah-luahnya untuk berikhtilaf, untuk berbalah, bercanggah pendapat dan pikiran, serta salah menyalahkan antara satu sama lain. Ini medan. Dia panggil medan kita duduk mana? Medan kita duduk di balah sama kita. Itulah yang kita takut, yang kita bimbang hari ini. Allahu Akbar. Baik. Tuntasnya, kesan daripada pemikiran yang getih ini, pemikiran kira nak hentam orang ya, nak teruk orang ya, nak balah orang ya, lahirlah perbincangan negatif di media elektronik yang begitu meluas. Lahirlah dalam media sosial kita ni, lahir benda-benda yang cukup menakutkan kita. Sebab apa cukup menakutkan? Sebab orang tak takut Tuhan lagi, orang tak hirau lagi, dia buat belaka. Contohnya, tengok yang pertama, dia kata apa? Hukuman yang pertama, matematik, tulis itu, matematik pincang. Dia panggil matematik pincang. Dia kata apa? Jika kamu tidak bersetuju dengan kami, bermakna kamu menentang kami. In illam takun ma'ana fa anta diddana. Mana kalau kamu tak sekali dengan kita, mu lawan kita. Mana boleh buat lagu tu? Orang tak sekali dengan kita, mungkin dalam bab tertentu saja. Berapa peratus awak tak setuju dengan saya? 5%. Habis kenapa nak besar 5%? Sedangkan 95% lagi kita setuju. Ini kepincangan nama dia. Ini nama apa? Kepincangan dalam membuat penilaian ataupun ukuran. Pada pandangan mereka yang cetek, sesuatu itu sama ada sifar ataupun sifir, kosong, ataupun 100%. Hitam atau putih. Tidak ada ruang tengah atau sederhana langsung. Meskipun terdapat sedikit saja perbezaan pendapat, seorang kawan akan terus dianggap sebagai lawan. Anta ma'ana, tulis itu, tulis kemara, anta ma'ana au diddana. Mu ikut aku, sokong kita atau lawan. Jalan tengah tidak ada. Dia panggil tidak ada jalan tengah. Sebab apa tak ada jalan tengah? Sebab kita bukan orang tengah, kita orang balah nama dia. Kita orang apa? Orang kira nak balah dengan orang ya. Maka itulah yang kita bimbang hari ini. Duduk di mana? Duduk di kumpulan, tak kira apa, duduk kira nak berkelahi, kira nak balah,
Maka itulah yang kita bimbang, yang kita takut hari ini. Sebab apa? Para jemaah, kita bimbang, akhlak sudah hilang, adab etika sudah tidak ada. Yang ada depan kitanya kata mengata, hentam menghentam, pukul memukul, tuduh menuduh, itu saja yang ada. Yang lain jangan ditanya. Ini yang paling bahaya sekali. Mana dia kira sama ada sokong 100% ataupun tak ada sokong. Ini ada pernah ada seorang ni. Seorang ni dia semaya belakang ustaz dia. Berapa tahun dah kawan tu jadi imam, tak ada masalah apa-apa. Tiba-tiba dia tengok kawan tu lepas solat tak sapu muka. Lepas solat tak sapu muka. Enggak sapu muka ni wajib ke sunat? Kalau kata hadis sahih, sunat. Kalau kata tak sahih, kita kata benda tu khilaf. Oh, dia balah dah. Balah. Tak ikut dah. Pergi mayat masjid lain siapa peringkat tu. Sedangkan imam tu baca molek, makhraj kena. Orang semaya belakang dia pun khusyuk. Tapi kesalahannya tak sapu muka lepas mayat. Jadi besar rupa isu tu. Anda kata apa? Sebab masalah duduk di mana masalah? Masalah hati, masalah. Ini yang punca perbalahan, punca huru-hara atas dunia ni. Duduk di mana? Duduk di mari daripada masalah hati, masalah tak mau berdamai. Itu yang kita kata besar. Janganlah buat lagi tu. Allahul musta'an. Baiklah, kita pergi kepada yang seterusnya. Itu contoh satu. Nombor dua, tidak boleh membezakan antara tajuk perbincangan dengan personaliti orang. Ini satu kes lagi. Contohnya kita bicara tajuk apa-apa. Tajuk khilaf di kalangan masyarakat lah. Tak usah kata khilaf apalah. Saya dua ni empanah di media sosial. Kita kata ada pandangan kata tak batal wuduk sentuh perempuan. Oh, apa ni? Sudah. Mula kita kata tabung haji suruh kita ajar kepada jemaah haji. Kalau nak pergi Mekah kena pegang dengan mazhab yang mengatakan tak batal wuduk sentuh perempuan sebab tempat orang ramai sentuh. Berapa kali nak ambil wuduk? Oh, dia hentam dah. Ni mencarukan orang ajar benda. Sedangkan benda tu khilaf itu besar. Majoriti ulama kata tak batal. Tiba-tiba kita nak suruh batalkan. Ada orang cari ruangnya lebih lega, tak boleh. Pula dah macam-macam. Ada ulama kata poho tidak aurat contohnya. Hentam. Kalau dia buka kitab, kita akan jumpa perbahasan ulama dalam masalah khilaf-khilaf. Tapi kalau dia tengok muka orang yang bercakap, ini yang akan jadi. Dia tak boleh nak beza di antara isu yang dibincang dengan orang yang bercakap. Habis bila mari isu yang dia tak suka, dia hentam kawan tu, dia kutuk kawan tu, dia cela kawan tu, macam-macam lah celaan, cercaan, kejian, seolah-olah kawan ni lebih teruk daripada ilmu yang ada pada budak-budak di pasti, di budak-budak di panggil nursery, prasekolah, yang sedangkan walaupun kawan tu belajar ilmu yang di peringkat yang tinggi, kita kata tidak ada nilai bagi orang ni sebab dia mula hentam orang, dia buka isu. Itu masalah. Media perbahasan kita ni, kalau buka isu, kalau buka tajuk, gibah molek-molek, selesailah masalah. Jadi ni tidak bahas molek-molek, yang dia bahasnya hentam orang. Tengok ni. Situasi isu yang dibincangkan ada kalanya bertukar menjadi serangan ke atas pribadi seorang, semuanya dicampur adukan. Dia terus, dia ambil kepandangnya orang tu, dia ambil gambar orang ni, kamu dia dihentam, dia pangkah gambar, dia tulis macam-macam. Subhanallah, ajaib Allah. Syaitan zaman kita ini letih dia. Sebab teruk sangat medan celaan zaman kita ini. Orang kata syaitan apa pernah main dengan ni. Ni mari orang terus dia kerak video kita, dia tersokong syaitan pula dia tu. Kena pula kita. Nak kata apa? Ini semua ni talak ubi syaitan bi uqulin nas, syaitan duk main dengan akal manusia. Jangan main. Allahu akbar. Tomahan dilemparkan sewenang-wenangnya, bahkan bertindak dengan menafsirkan niat dalam hati seorang,
walaupun orang sebut belum pernah menyuarakannya. Aku tahu ni niat sebenarnya nak meruntuhkan agama, nak menyebarkan benda-benda. Padahal kawan mana kawan tahu niat dia. Orang tu niat baik, nak ajar orang supaya faham agama ini luas perbincangan, tapi lain pula jadi. Allahu Akbar. Itu dari sudut apa? Dari sudut niat orang pun boleh ditafsirkan. Habislah kita main dengan niat tafsir, orang panggil punuh dah lah kita sekarang ni. Nak mikir apa lagi? Yang ketiga, tiada etika dalam penggunaan bahasa. Tidak apa ni, dalam bahasa kita nak senarai pun ada dulu anak buat senarai pendek, bahasa-bahasa yang digunakan oleh netizen di alam maya banyak ada teramu senarai. Tengok bahasa yang digunakan oleh budak-budak Facebook, budak-budak media sosial bila dia tak setuju dengan orang, apa dia tak kata. Tengok ni, suatu perbincangan ilmiah yang sepatutnya menggunakan bahasa yang baik, sopan dan rasional, al-mujadalatu billati hiya ahsan, telah bertukar menjadi perbalahan yang dipenuhi dengan sumpah seranah, caci maki dan kata mengata. Kita tak suka dengan pandangan orang ni, pandangan dia kita berbeza dengan dia, kita koreklah, bukalah kitab, buka kitab, cari pandangan ulama, condemn balik pandangan dia tu tak betul. Itu baru betul. Ni tidak, dia buka peribadi kawan tu. Kawan tu makan dengan bini dia di kedai pun tubik juga. Macam-macam lah. Yang pentingnya kalau hati dah tak suka, buatlah apa pun semua tak jadi belaka. Betul tak? Kalau hati tak suka, tak sayang. Kita senyum, dia kata kita perli. Sengih-sengih perli orang. Padahal kawan itu senyum, tak jadi. Kalau kita masam, stres, dia kata kita sombong. Kawan itu stres, pening kepala, sombong. Apa lagi? Semua tafsir tak akan jadi. Pasal itulah kata orang kata al-hubbu yu'mi, cinta itu membutakan mata orang. Bila sayang, mata buta lalu. Kawan ni cakap merapu, bawa hadiah palsu, bawa cerita karut-marut pun tak apa, dia bertaraf al-arif billah, dia bertaraf wali naubah, dia naik tocang kata orang, naik darjat lalu. Tapi kalau orang ni cakap lah bawa Quran, bawa hadis, tapi kalau hati dah tak suka, alah, siapa dia tu mengaji mana, sanak pun tak ada akhlak, sudah habislah. Dia runtuhkan daripada umbi. Dia nak cincang orang, dia tak runtuh, dia tak tarik ranting, dia tebal umbi. Orang ni tak boleh pakai, habis cerita. Sepatutnya isu yang dibincangkan itu, barulah kita kata ni. Ini pelajar-pelajar kita kena belajar ilmu bincang tajuk. Jangan ilmu bincang orang tu, jangan. Itu masalah. Nak komen orang, komen tajuk. Nak komen orang, komen apa yang dibincangkan. Al-mujadalatu billati hiya ahsan. Sebagaimana kata Imam Al-Ghazali dan ulama-ulama lain, dengar ni, sedap cerita ni. Walau kanatil ghalabatu fil mujadalati bis-siyah, lakana al-juhala aula bil ghalabati minha minal fudala. Sedap, tulis kata-kata Arab tu. Baru orang panggil jelera kita punya ceramah. Sekiranya kemenangan dalam suatu perbincangan itu dikira dari segi kelantangan suara kuat, kita menang. Tempikan yang kuat, kita menang. Sumpah seranah dan caci maki kuat, kita menang. Kalau itu yang menjadi nilaian, ramai orang lain, orang pergi komen di Facebook kita menang, pastilah ia akan berpihak pada golongan jahil. Betul? Mana orang ni, benda ni akan berpihak pada orang jahil. Sebab orang jahil, orang tempik, hak pandai bertempik, pandai melaut, pandai duduk ngata orang ni, orang-orang jahil, orang-orang yang belajar ilmu
apa ni, dia akan tawaduk, dia tak akan lawan, dia tak akan balas dengan orang. Lebih-lebih lagi kalau orang tu mampu standard tak apa betul, balas apa orang itu, dia panggil standard tak betul, maka kita mengatakan ini jangan main. Allah Ta'ala ajar kepada kita dalam Quran, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Tulis ayat apa? Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Tuhan ajar, kalau orang jahil bercakap, hentam kamu, mari duduk sama kamu, qalu salama, kata selamat jalan lah bang, awak corang lah, balasnya aku tak mau campur. Kalau kita dah ikut bawa ni, tahu kerja lah kita, boleh buat kerja, tak boleh. Nak mengajar pun tak boleh, kena jawab isu orang. Pasal itulah pendakwah kita ni, asatizah kita ni, tak sudut layan sangat kat isu. Semua orang komen kita nak jawab juga, semua orang kritik kita di atas surat saman je. Akhir kali nak gimana kita jawab ya secara ilmiah. Orang yang terbuka hati dia, terbuka dada dia, diterima. Orang yang tak terbuka hati ni, kita jawablah dengan apa pun. Sehingga ada seorang itu bercakap, dia buai ni, tak payah tulis lah. Dia kata, ustaz, dia ni kalau malaikat turun, kata ustaz betul pun dia tak pakai lagi. Sah kau orang lain. Dia kata kalau malaikat mari kata entah betul, dia tak pakai kot dia ni. Sedap juga kawan tu komen. Dia kata siapa gitu mau nah. Masalah hati. Hati dah benci, tak usah cakap apa. Ni orang perempuan kita ni, waktu dia sayang, love ke suami dia dah. Kena kekoh merah menyala pipi pun. Kena apa tu? Allah salah terlepas dia. Waktu dia balas suami dia tak, bukannya tak apa, letak jari sini. Awak nak gimana? Report polis. Suami pukul saya. Hospital puah scan. Nak cari bekas kesal tapak tak ada. Nak ada tapak peterkawan itu tak panggil gitu. Itulah kalau hati sudah benci, apa pun sudah tidak menjadi, kata orang. Allahu Akbar. Baiklah. Tengok kita. Akan tetapi kemenangan sebenarnya adalah milik golongan yang berhujah dengan penuh ketenangan dan rasional, insya-Allah. Hari ini orang tak terima, mungkin besok orang terima. Hari ini orang tak terima, lepas pada ni orang akan sedar, silap kita dikata kawan tu. Allahul musta'an. Allah Ta'ala lah bantu kita dalam menangani masalah keruntuhan akhlak, kerusakan peribadi yang berlaku di zaman dulu, di zaman sebila-bila saja. Dalam ilmu tadabbur kita baca Quran, semalam kita baca punca perbalahan ahli kitab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Punca di mana? Punca baghyan wa hasadan. Jahat, hasad, itu punca paling besar sekali. Tepat sekali bidalan yang mengatakan, tulis bidalan dia kata apa? Al-arabatul farighatu asaddu sautan minal arabati al-mali'ah. Gerobok kereta api yang kosong lebih kuat bunyinya daripada gerobok yang penuh. Sedap je kata-kata hikmat dia ni. Mengaji naik kereta api, raja tengok kereta api, tak naik pun tengok tak. Kalau bunyi derah dia lalu kokang tu, mungkin tengok gerobok kosong tu, tak ada barang. Tapi kalau gerobok penuh dalam tu, dia tak bunyi gitu, dia bunyi tayar gitu ya. Anda ingat benar kata-kata hikmat ni. Kata-kata hikmat lah menenangkan suasana. Mula-mula anak balik mengajar di masjid lah kawasan kita ni Pandan. Ada orang mari duk ngata kita macam-macam. Mula ada PhD, tak ada ilmu macam-macam. Orang duk sapa kita, kalau tak sampai kita boleh tidur tenang. Tapi bila orang sapa kita kata, nak balas apa orang kampung? Aku baru balik. Dia duk hentam kita. Jadi kebetulan masjid kita tu dekat dengan stesen kereta api. Kata tuan-tuan di sini tengok kereta api, tengok gerobok hok kosong bunyi kuat, bunyi kuat, kokang bunyi. Kalau gerobok penuh, bunyi tayar. Kata lagu itulah komen saya kepada orang yang duk komen. Duk marah kita. Kita kalau nak kata kita tak mengaji, kita mengaji juga pun duk. Nak kata kita masuk universiti, siapa ke PhD? Tak. Orang kata duk bangga ke kita tak pernah bangga pun, tak pernah bangga. Orang tulis ke tak tulis, kita tak ada masalah bagi kita. Tulis al-faqih ilallah yang kita nak. Tapi main gerobok kosong ni lah yang ada masalah. Dia nak rempuh orang. Pasal itulah di antara punca kerusakan manusia ni, bila sakit hati orang, dia nak tembok orang, nak tembok peribadi. Bila kalau peribadi itu tidak diterima pakai, ajaran dia pun condemn.
Faham eh? Sebab itulah apa ni, zaman Nabi dulu Quraisy, orang dia tak kata keajaran Nabi, dia kata Nabi tu. Gapo dia tuduh Nabi? Sahir, lagi majnun, pemecah belah. Dia tak peribadi. Mu jangan dengar apa tu, dia tak betul dia tu. Jadi kalau orang tak dengar daripada awal, maka ajaran dia semua dikondem belaka. Jangan main. Dia panjang tajuk ni. Kita nak habiskan masa dia. Yang keempat, bersifat individualistik. Ananiah tulis kau arah. Ananiah ni aku je betul, orang lain salah. Ini masalah satu. Ini satu penyakit. Serta berpegang hanya pada pandangan dan pendapatnya semata-mata, sebagaimana Allah Ta'ala cerita dalam Quran tentang mendiang Fir'aun. Mendiang Fir'aun duduk situ. Dia kata apa? Ya qaumi lakumul mulkul yawma zahirina fil ard faman yansuruna min ba'sillahi in ja'ana. Qala Fir'aun, anaknya sini. Qala Fir'aun ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Allahu akbar. Musa berkata, wahai kaumku, untuk mulah kerajaan pada hari ini dengan berkuasa di muka bumi. Siapa yang akan menolong kita daripada azab Allah sekiranya azab itu datang menimpa kita? Maknanya kalau kita tak beriman dengan Allah, kita kena azab, siapa nak tolong? Fir'aun berkata, aku tidak mengesyorkan kamu, aku tak suruh kamu pergi ikut Musa, melainkan dengan apa yang aku pandang elok dijalankan, dan aku tidak menunjukkan kamu mereka jalan yang benar. Tak usah ikut Musa, hak aku bawa pada kamu ni hak betul. Sedap Fir'aun. Fir'aun berkata dia betul, Nabi Musa sesat. Main-main awakmu. Tak, jangan main. Main-main dengan apa ni? Dengan Fir'aun. Suratul Ghafir ayat 29. Sebagaimana kelakuan Fir'aun, seseorang itu hanya berpegang pada pandangan dan pendapatnya semata-mata, walaupun ia tidak bersandarkan walau satu dalil pun daripada Quran. Quran tak ada, hadis-hadis yang sahih tidak ada, ijma' ulama pun tidak ada, qiyas yang muktabar pun tak ada, hanyalah berpaksikan pendapat saya. Ini pendapat saya. Awak tak sudah cakap. Sedap dia. Ya mungkin betul dan mungkin salah. Tak ada bagi dia. Mungkin salah tak ada, bagi dia betul saja. Walaupun ia bukan satu dalil daripada Al-Quran, hadis atau ijma' ulama, hanyalah pendapat peribadi yang mungkin betul mungkin salah, ketetapan yang tidak dapat diubah lagi, biar baginya pendapatnya adalah betul dan tidak mengandungi kesalahan langsung, manakala pendapat orang lain adalah salah dan tidak boleh diterima. Ini dia panggil Ananiah, orang sombong, angkuh, hak dia saja betul, orang lain tak betul. Jadi dia duduk mana pun tak betul belaka orang lain. Ini masalah kita, ini masalah kita rasa kita je betul. Pasal itulah bila berbeza pandangan dengan kita akan hentam orang tu kau kata budak lain tak. Tidak bahasa netizen kan. Hentam sungguh-sungguh. Orang ni tak betul, orang ni tak pandai, orang ni tak ada sanak lah, orang ni tak ada tu tak ada ni. Yang pentingnya dia nak runtuhkan kawan tu supaya orang tak dengar. Itu punca. Allahu akbar. Ini di antara. Yang kelima, terlalu lantang dan berani dalam menjatuhkan hukum. Ini satu penyakit kan? Lantang. Masalah-masalah yang memerlukan penelitian terperinci malah sepatutnya dibincang oleh para ulama besar dan organisasi fatwa yang berkelayakan, tidak harus dicampur dan dibahas oleh orang yang bukan ahlinya. Ni dia tak erti apa tapi nak masuk campur juga. Ahli-ahli majlis-majlis fatwa peringkat antarabangsa meletakkan hukum ini, tak pakai hijau buat tu geng-geng, dia tak label geng tu tak boleh pakai. Padahal ulama tu hafal Quran, hafal hadis, hafal dia punya masalah-masalah yang begitu kuat. Kita tak tahu. Anak duduk dengan Syekh Harap ni, kalau baca hadis dia tak pakai kitab pun. Anak murid baca kitab. Guru saya daripada kita mula-mula pergi lagi sampai hari ni pun dia panjang-panjang umur, Syekh Abdul Muhsin.
Al-Abbad hafizahullah taala, dia mengajar kita di masjid Nabi. Dia tak pakai kitab, mata dia betul apa nampak, anak murid dia pakai haddatsana fulan, sebut nama rawi, dia syarah lu fulan ni siapa-siapa, mati bila, subhanallah, otak dia betul-betul macam komputer. Haddatsana fulan qala, masyaallah. Kemudian dia baru sebut hadis, dia syarah hadis, kemudian dia sebut darjah. Kita kata masya-Allah, orang lagi ni pun tak jadi apa juga. Hak jadi apanya kita ni, hak hadis kita ni kalau rasa hak tak sahih tak apa, asalkan ada dalam kitab. Jadi begitu. Tapi nak jatuh hukum orang, ini masalah. Allahu akbar. Namun begitu, pada hari ini dengan mudahnya kita boleh mendapat di tulisan-tulisan yang memutuskan hukuman seperti dalam kes benda-benda khilafiyah, tapi kita jatuh hukum, orang panggil hukum total. Dia kata apa? Si fulan tidak ada nilai di sisi Allah. Masya Allah. Awak ngaji dengan siapa? Dengan ustaz ni. Dia mengajar apa? Mengajar tadabbur Quran. Dia ni tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Jangan belajar dengan dia. Sedap ayat dia. Lihatlah betapa beraninya orang ini ke atas Allah dan hamba-hambanya yang soleh. Orang duk mengajar Quran, mengajar hadis, dia kata orang ni la syai', tak ada apa. Habis yang ada apa tak apa? Dia duk mengajar zikir melompat-lompat, baru ada apa-apa. Apabila matinya seorang tokoh ulama, dengan senangnya seorang mengatakan si fulan ila jahannam wa bi'sal masir. Dia baca Quran. Ni ana dengar seorang Arab. Bila mati orang ni, dia kata apa? Ila jahannam wa bi'sal masir. Kita kata astagfirullahalazim. Muni pandai-pandai. Mana kita boleh jatuh hukum pada orang? Kita sini pun, masyarakat Melayu ni pun senang-senang ya. Dia ambil gambar orang, dia senarai dalam satu poster, dipangkah, dia tulis hukum bawah. Berat awak 50 orang dalam gambar tu, seorang-seorang dia kena dakwa di hadapan Allah di akhirat esok. Menuduh orang dengan tuduhan yang berat, mengatakan orang ni kata Allah macam makhluk, orang ni kata Allah berjisim seperti makhluk, orang ni macam mana dia nak lepas di akhirat esok? Dia hak jahat tu tak apalah, anak murid hak share ni sama juga, menumpang sama, tumpang cari masalah di akhirat. Sebab itulah kita jangan gopoh, jangan terlalu berani, jangan gedebel sangat dalam menjatuhkan hukum kepada orang. Jangan. Kalau tengok perbuatan orang tu salah, sebut perbuatan dia sudah. Salah perbuatan ni, mana boleh. Ni ada setengah orang ni, dia pergi kubur, bukan sekat gosok, dia sujud depan kubur. Kata perbuatan sujud salah. Tapi nak jatuh hukum atas kepala orang tu jangan. Mungkin dia pergi dengan sebab dia jahil, mungkin dengan macam-macam boleh kita takwilkan lagi. Kalau nak takwil lah, kalau nak jatuh hukum tak payah takwil lah, pakai kum payakun selalu. Itu masalah. Belajar, jangan mudah koyak. Ni kita ni mudah sangat. Belajar dengan seorang ustaz ni bertahun-tahun. Kata orang sebati dah dengan ilmu yang kita belajar. Jelira dah kita dengar dia ceramah, kita rasa sedap, faham Quran, boleh dengar sunnah. Sekali orang hantar dalam WhatsApp group tuduhan rekod merah fulan, lagi dah Allahu akbar. Anak kita duduk mengaji tempat ustaz, tiba-tiba kita dapat orang buat tuduhan pun tak tahu siapa yang menuduh pun tak tahu, nama pun tak ada. Kalau ada nama, bernama samaran, ambil tak buat lari anak kita tempat lain, kono-kono nak menyelamatkan akidah anak. Akidah apa awak nak selamat? Akidah pergi kosok kubur. Cari pasal kata. Ini semua ni penyakit berlaku ni. Hati-hati tuan-tuan. Kadang-kadang kata-kata ini dituju kepada seorang ulama atau pendakwah besar yang masyhur, senang-senang dia. Dia kata apa? Si fulan munafik. Sedap dia. Dia tu munafik tu. Dia tu kafir tu. Pasal apa kafir? Sebab dia kata Tuhan sama dengan makhluk. Bila kawan itu kata? Pergi cari rekod merah ke rekod hitam dalam kuliah tertutup, kuliah terbuka. Bila kawan itu kata Tuhan seperti makhluk? Bila? Jadi hari ini medan kita cukup dahsyat tuan-tuan. Karena itulah kita takut. Seolah-olah orang yang bercakap ini telah mendapat ilmu daripada sahabat Nabi yang bernama Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Ya, Nabi kita bisik dengan Huzaifah nama-nama munafik di Madinah. Huzaifah ni ada senarai nama munafik di Madinah.
Dikatakan Sayyidina Umar pernah ditanya Huzaifah. Huzaifah, mana Huzaifah? Jawablah orang panggil. Huzaifah, Umar bin Al-Khattab adalah senarai? Subhanallah. Umar bin Al-Khattab. Syaitan lari daripada dia. Dia pergi tanya Huzaifah, ada Umar bin Al-Khattab termasuk dalam senarai munafik. Itu orang yang takut, orang yang cemas dengan keimanan dia, bukan orang yang jenis dia tu munafik lah. Munafik dia tu. Dia tuduh orang tu, tuduh orang ni. Dahsyat. Nah, Sayyidina Umar yang begitu mantap iman dia, Nabi kata rajul mulham, syaitan lari kepada Umar. Tiba-tiba kita pergi, Umar pergi tanya Huzaifah, dia ni ada senarai ke tidak? Itu waraknya Umar. Kita lah ni tak ada warak. Kita boleh kata orang, boleh cerca orang. Sedap dia tulis di Facebook, dia kata tujuan saya hentam ustaz ni kerana nak jaga akidah Ahlus Sunnah. Kata apa akidah yang awak nak jaga? Akidah khurafat, akidah main-main, dia minta dengan hatu, dengan jin, semua boleh pakai belakang. Minta dengan pokok boleh lagi. Dia kata apa? Baiklah, Huzaifah ni Nabi SAW bisik dengan dia, mana dia ada ilmu senarai munafik. Huzaifah bin Yaman yang telah diberi kelebihan oleh Rasulullah SAW untuk mengenali golongan munafikin pada waktu itu. Hak tahap lain tak kena dah. Selain itu, seolah-olah beliau menerima senarai tersebut terus daripada malaikat. Demikianlah secara ringkasnya hakikat dan realiti masyarakat yang mesti diteliti dan ditangani oleh para pendakwah yang jujur dan ikhlas untuk membimbing umat. Tambah satu lagi, nombor 6 tulis. Nombor 6, kenali sebaran fitnah di zaman kita ini. Kenali sebaran fitnah zaman kita ini. Yang pertama sekali, kalau Facebook dia tak ada nama. Dia panggil tak ada nama. Dalam bahasa orang tulis dia panggil apa ni? Tak ada nama ni. Awal nama kuasa orang putih. Animus apa nama? Hak jenis tak ada nama sebut tadi dia. Bahasa Melayu kata awal nama, makna orang tak ada nama. Kita pun jangan percaya bila tengok orang tak ada nama ni. Penulis tak ada nama, ataupun guna fake account tipu, ataupun nama samaran, gambar dia pun gambar tengkorok. Kalau siapa kita ni campur, ni cerita apa ni? Kalau betul-betul awak berani tunjuk muka, tunjuk nama, kalau orang nak saman apa boleh. Bahasa jenis dia panggil awal nama. Jadi kita pun jangan mudah koyak tuan-tuan. Dalam sebuah hadis, dengan hadis ni. Hadis ni ada di kat Facebook, kita dah share. Dia kata inna syaitan la yatamassalu fi suratir rajuli fayatil qauma fayuhaddisuhum bil hadis minal kadhibi fayatafarraqun. Syaitan mari berupa manusia duk cerita ke orang. Mu tahu dah dia tu fulan gini. Orang hok dengar apa? Oh gitu. Lepas tu cerita orang lain pula. Dia kata siapa cerita mu tadi? Tak tahu. Orang ni muka bulat, warna hitam, tinggi, kepala sengit, dia je cerita. Siapa dia orang tu? Tak tahu. Ini dia panggil awal nama anda kena ni. Pasal jenis orang tak ada nama ni. Mu ambil mana maklumat ni? Ni di Facebook. Nama apa? Nama dia apa dia? Tok Ayuh apa? Tok Setan, Tok apa? Ada belakang nama. Kita pun mudah percaya sebab orang buat tuduhan. Jadi macam mana dengan sebab ini saja? Ini dalam hadis ni dia mari tunjuk, syaitan mari bagi tahu. Orang kata siapa dia bagi tahu? Tak tahu. Tak kenal orang tu. Tapi dia cerita, dia royak, balas satu kampung dengan sebab mainnya syaitan. Kita macam tu juga. Bila kita terima maklumat-maklumat, sebaran-sebaran yang tak ada tuan, tak ada nama, jangan duduk main. Dia duduk percaya, sebab itulah yang dikatakan sebaran fitnah yang cukup berbahaya. Allahul musta'an. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah yang kita mengatakan bahayanya zaman kita hari ini, orang tak tahu di mana. Dan satu lagi, tulis yang ketujuh, kebanyakan sekarang ni amanah dikhianati melalui media sosial. Contohnya, kita bercakap secara rahsia berdua dengan dia. Dia panggil PM, maknanya private message. Kita kecek dua. Tak ada habis cakap lagi, serek, hantar habis kau orang lah. Mana boleh? Jangan disebarkan benda-benda yang dikenali, yang dia panggil print screen atau screenshot. Hak kita bercakap peribadi, jangan disebar kepada orang. Ni setengah orang bekas sebar, dia tak di Facebook lagi. Tengok ni aku bercakap dengan orang. Jangan.
menjatuhkan maruah kawan tu, menghina orang, risalah kita mengatakan cukup besar. Medan perbahasan, medan perbalahan zaman kita ini cukup berat. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah tamatlah tajuk kita ni. Mudah-mudahan bila kita tahu penyakit, kita pun mencari ubat, cari penawar. Mudah-mudahan kita selamat di dunia, aman di akhirat. Di dunia pun kita aman, di akhirat juga kita aman, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.